Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman di alam maya. Semoga saudara sihat walafiat hendaknya. Saudara Man, gambar siapa tu Man? Macam toyol lah Man JB. Gambar di game. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, Khairul Paklang, berakhir Man. Saya kalau Man hantar gambar ni saya senyum. Ketawa pun ada. It's quite jovial Man. Fu Wei, selamat malam, terima kasih Fu Wei. Hamidah Ahmad. Pula dah apa gambar tu Man. Good luck, terima kasih Man. Scream Out, Ruby Din, apa khabar Bi bersama pasangannya Yusran, Diksi, Nenek Porak, Kamal Awang, Nenek Porak, Kamal Awang, Syarizan Hussein, Haji Azhar Abdul Manaf, Dayang Sarah, Lan Basuk, Nordin Tok Ulung, Pak Cham Baharudin, Salam, Ramli Sabran, Hafizi Abdul Malik, Raban Tebin Kulup Sawa. Nama sedap meh. Lan Basung Kak T, apa khabar Kak T? Amizah Adnan, Saudara Mat Razi Abdul Rahman, Jamaluddin Omar, Saudara Hashim Alias, terima kasih hadir Sabah malam dari Melaka ya. Saudara Syamsuddin Saad, Saudara Kamal Zaman Syamsuddin, Pak Ngah, Samsul Anwar, Saudara Kamis, Cik Mendan, Muhammad Usairi, Farizal Cik Murad. Okey Man, okey. Salbiah binti Omar, Akasa Bakar, Mat Amirul Faizal, Amir Dollah dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf Saudara Azizul, sebab saya harus memberi pencerahan. Malam ni ada benda agak panjang. Besar kemungkinan hari ini kita live ni mungkin panjang sikit sebab ada benda yang saya nak baca. Terlalu panjang saya nampaknya ya saudara. Harap sediakan kopi teh standby. Baik, saya mulakan seperti biasa. Hari ini 12 Ramadan. Artinya sudah 13 hari kita mengerjakan solat tarawih. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal 16 hari je lagi. 2 minggu lebih je lagi kita akan menyambut kehadiran Aidil Fitri. Hari ini tanggal 24 April 2021. Nampak gayanya COVID-19 masih belum lagi ada keredaan. Walaupun ada kurang tetapi tidak reda saya lihat. Kerana semalam 2,847 warga bangsa kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tapi hari ini 2,717 kes baru. Ia ada sekitar lebih kurang dalam 100 saja ya. Yang mengundang kematian sejumlah 11 orang. Jumlah kematian terkumpul 1,426. Sebab di Sabah dia tiba-tiba semalam 80, hari ini naik balik 132. Cuma ada kelegaannya di Labuan, Sifar, tidak ada jangkitan. Tapi di Sarawak, walaupun ada penurunan, tapi masih belum ada lega saya lihat. Kerana semalam 717, hari ini 570. Di Kedah, Alhamdulillah, semalam 44, hari ini 34. Ni Penang. Penang ni pula semalam dah elok, dah lega 2 angka, 89, hari ini 134. Awak cek, combi, mami, tak mau raya ke? Saudara, di Penang hari ini 134 warga Pulau Mutiara yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Perak. Yuk, Mikema ni tak nak raya benar ke? Semalam 45, hari ini naik balik 54. Kerja koma ni merayap aja. Orang jangan buat apa, duduk di luar di rumah. Duduk di rumah, tak payah di luar rumah. Tak payah pergi pasar Ramadan. Ya. Dan kalau nak keluar sangat pun pakai pelitup dan pastikan kebersihan diri. Sebab di Perak ada peningkatan. Semalam 45, hari ini 54. Begitu juga di Selangor. Selangor semalam 748, hari ini 768. Bertambah 20 lagi. Ingatkan ada berkurangan, tak ada kurang. Meningkat terus. 3 hari berturut-turut Selangor meningkat. Kerana 3 hari sebelum itu 633, kemudian 748, hari ini 768. Di wilayah Persekutuan ada kelegaan tapi angkanya masih lagi 200. Semalam 302, hari ini 240. Di Putrajaya 11, Negeri Sembilan 27. Alhamdulillah. Lega. Sebab semalam 105, hari ini 27. Di Melaka juga lega. Semalam 42, hari ini 30. Di Johor walaupun ratusan tapi ada kelegaan sebab semalam 130,
hari ini 126. Trend pengurangan di Johor agak ketara. Sebab 4 hari dulu 170, kemudian dia turun 169. Daripada 169 dia turun 130, hari ini 126. Jadi dia turun tak banyak lah, dalam 10.5 begitulah di Johor. Bagaimanapun, kita mengharapkan warga Johor berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan, mengikut apa saja arahan daripada Kementerian KKM. Di Pahang ada penurunan semalam 39, hari 22. Di Terengganu ni pula ni, Mat. Lama ni ke laut ni. Semalam 11, tiba-tiba hari ni melonjak 50. Di Perlis tidak ada sifar sebab ada satu jangkitan. Satu lah. Tapi di Kelantan lah. Saudara Azmi, macam mana ni, Mat? Demo ni, aduh, pusing tengok ni. Sebab dia turun naik gelombangnya. Itu 4 hari dulu 662, kemudian dia turun 476. Hari ni naik balik 518. Itu keadaannya, saudara, apa yang kita lihat, gelombang yang begitu ketara di Sabah, di Sarawak, di Selangor, wilayah Persekutuan, di Johor dan di Kelantan. Inilah 5 negeri sasaran. Jadi warga-warga di negeri-negeri tersebut saya harap dapat memastikan kita berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini, ya. Sebab hari ini saya lihat tular dalam media sosial banyak sangat ceritanya tentang kesan daripada suntikan vaksin. Jadi sehingga kan Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan resmi bahawa Kementerian Kesihatan meminta supaya kita rakyat berhati-hati dengan berita-berita yang dikatakan sebagai berita palsu, sebab banyak macam-macam berita. Jadi eloklah kita tunggu kenyataan resmi daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan kesan sampingan bagi mereka yang mengambil vaksinasi yang dibekalkan oleh pihak kerajaan. Ini sekarang ni macam-macam cerita timbul ni, soal dari kematian lah, tuntut itu, tuntut ini. Jadi kita haraplah warga kita ni sentiasa berhati-hati dan tidak mudah terperangkap dan terpercaya dengan sebarang berita-berita yang tak menentu. Apa-apa pun kita tunggulah berita yang sahih. Saya terima banyak bukan sikit. Hari ini tidak kurang daripada 200 yang masuk laman web saya, tapi saya kata saya tak boleh memberi pencerahan sebab tidak ada pengesahan daripada Kementerian Kesihatan. Saya harus memberi pencerahan yang jelas, yang nyata. Tak boleh buat sembarangan, sembrono. Jangan kita alert public ataupun kita memberitahu warga bangsa kita, akhirnya mereka terperangkap dengan ketidaktentuan. Jangan, tak baik gitu. Kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni harmonis bangsa kita. Saudara, itulah laporan yang saya dapat berikan sedikit pencerahan tentang COVID-19. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, mafhumnya ini tentang rintihan akhir zaman. Dia kata akan tiba masanya atas umatku di mana kekusyukan dalam solat akan hilang. Dan secara ini tasbih pendek saya, ya. Kerana baginda Rasulullah menyatakan akan tiba masanya di mana kekusyukan insan, manusia hari ini dalam solatnya akan hilang. Tidak kusyuk waktu solat. Kemudian banyak kematian berlaku secara mendadak. Kemudian banyaknya berlaku kejadian gempa bumi. Orang jujur didustakan. Orang terpercaya dituduh khianat. Dan pengkhianat pula dipercayai. Kemudian baginda menegaskan lagi, urusan umat dilimpahkan kepada pemimpin yang bukan ahlinya. Inilah yang dikhawatiri oleh baginda Rasulullah. Urusan umat, macam kita ni kadang-kadang urusan pentadbiran, bukan ahlinya. Kemudian seseorang Muslim itu tidak akan mengucapkan salam kecuali kepada orang yang ia kenal saja. Sedangkan digalakkan dalam Islam ini memberi salam. Salam itu salam sejahtera. Semoga Allah mensejahterakan saudara. Sebab itu Assalamualaikum. Ya saudara. Kemudian banyaknya terjadi pembunuhan sesama sendiri. Saudara lihatlah sendiri dalam laman web kita, macam-macam cerita yang timbul. Banyaknya masjid dibangun, megah, namun sepi jemaahnya. Ini jelas berlaku apabila datang COVID menyerang, maka masjid sepi. Kita nak melaksanakan ibadah solat tarawih pun tak boleh, solat Jumaat pun tak boleh. Jadi tinggallah masjid itu tengah sepi. Sedangkan masjid banyak dibangunkan dengan penuh megah, dengan tersergam hebat. Kemudian banyaknya orang tanpa kecuali akan makan riba. Ini satu hal lagi yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah. Kerana orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Jadi kesan daripada mereka yang terlibat dalam jenayah rasuah riba ini, maka terkena pada kita juga.
Kemudian banyaknya orang tidak peduli dari mana hartanya didapat. Apakah dari yang halal atau yang haram. Orang tak ambil peduli dah. Kemudian banyak orang saling berbangga-bangga dengan perbuatan maksiat mereka. Saudara, baginda Rasulullah juga mengingatkan. Kerana para sahabat bertanya, kapankah hal itu akan terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, semua itu akan terjadi di akhir zaman. Maka apabila hal itu sudah terjadi, tunggulah saat kedatangannya hari kiamat. Jadi lihatlah hari ini hampir semua yang disebut di atas itu telah berlaku pun di zaman kita sekarang. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Tingkatkan keimanan kita, kukuhkan kelestarian kita terhadap Islam, dan hiduplah cara yang disarankan oleh Islam. Islam itu adalah way of life, cara hidup yang terbaik. Baik, saudara, itu tazkirah pendek. Now, jangan lupa berniaga, jangan tak berniaga. Saranan baginda Rasulullah kena berniaga. E-commerce, saudara boleh berhubung dengan Azhar 0113304141. Saya menanti kalau ada kiriman daripada saudara untuk mewawarkan produk saudara. Silakan, tak ada masalah pada saya. Tapi bila kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa pesanlah rendang tuk ataupun bolu berdal. Ini nak raya dah dekat dah ni. Ataupun berhubung dengan Siti Farehah juga boleh mewawarkan produk saudara. Siti Farehah 017-711-4300. 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Serta juga yang tinggal di sekitar kawasan Lembah Kelang boleh memesan buah-buahan segar daripada Syauqi 012-357-5703. Buah-buahan segar yang harganya di bawah harga pasaran di supermarket ataupun di kedai-kedai, saudara ya. Saya dalam segi ini jangan kita lupa produk hasil daripada saudara Roslan Ishak. Saudara Roslan Ishak boleh dihubungi 019-691-4248 kerana beliau menghasilkan produk daripada kelapa sejati. Ada krisik, cuka kelapa untuk membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan stroke, serta pati kelapa untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eksema. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Roslan Ishak. Dan saudara Zul daripada toko jamu Kemaman. Ini kiriman daripada saya. Hari ini saya berkesempatan untuk menunjukkan kepada saudara produknya. Produknya adalah susu kambing merah goji extract. Iaitu untuk membantu menguatkan sistem imunasi dan antibodi, membantu pembentukan gigi, tulang, sel darah, tisu badan yang baik. Untuk kalsium, membantu meningkatkan kecergasan diri dan minda, membantu mengawal kadar kolesterol dalam badan. Ekstrak buah goji membantu meningkatkan kesihatan mata. Disarankan juga untuk ibu yang hamil bagi memutihkan kulit bayi dalam kandungan. Jadi bersama dengan ini, dia ada siapa yang memesan produk daripada saudara Zul ini, dia kata dia ada percuma dia bagi minyak gamat plus. Jadi minyak gamat plus ni adalah untuk melegakan lenguh-lenguh sendi-sendi yang terkehit, yang bengkak, luka-luka, gatal-gatal ringan dan sakit perut. Jadi saudara berhubunglah dengan saudara Zul, toko jamu Kemaman 019-917-0449 usai e-commerce. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kita menanti dan menanti. Biarlah tak datang pun tak apalah, saya akan menyantunkan juga persoalan ini saban malam ya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah Prelude 25 April. Tapi jangan lupa saudara, kalau negara kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Sebab itu kita minta supaya parlimen dibuka persidangan supaya ada semak dan imbang. Ini kita menuntut, dan kita dengar kabarnya Tuanku akan memanggil, menitahkan pimpinan-pimpinan parti-parti politik untuk menghadap, untuk membincangkan permasalahan ini. Itu menamakan darurat ataupun isu untuk mewujudkan kembali parlimen dapat diadakan persidangan semula. Jadi saudara, jangan lupa malam besok Prelude ni adalah menuju ke arah 25 April ataupun penantian 25 April. Prelude bukan Honda Prelude ya, Prelude. Prelude ini
Kita menuju ke arah itu. Sebelum saya memberi pencerahan tentang Prelude 25 April ini, kita santuni juga pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Buat titi tiangnya batu, Pak Musa menjenguk singgah. Untuk memasti Melayu bersatu, petualang bangsa perlu disanggah. Tu dia mengingatkan pada kita, petualang bangsa ini perlu kita sanggah. Jangan kita ada rasa simpati pada petualang-petualang bangsa kita ni. Masak puyuh dicampur rencah, dicecah kak pian, mencecap rasanya. Ingatlah Melayu, jangan berpecah. Sesal kemudian tiada gunanya. Ini Pak Nazir minta supaya kita warga bangsa kita ni sentiasa bersatu padu. Jangan kita berpecah belah. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Jadi segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Kalau nak berkomunikasi dengan saya pun tak ada masalah. Permintaan saya cuma satu. Gunakanlah bahasa yang molek-molek, yang baik-baik. Bahasa-bahasa kita yang bukan memaki hamun, mencerca orang itu, orang ini. Sindir boleh. Nak menyindir boleh, tak ada masalah. Tapi sebab kita ni indahnya orang Melayu ni, kita menegur dalam sindiran, saudara. Sebab itu kita minta pimpinan negara sentiasa mendahului kebajikan rakyat dan menyantuni kehidupan rakyat. Soal moratorium masih lagi belum ada selesainya. Soal kumpulan wang sebenar pekerja tak selesai lagi. Semalam pun saya dah bagi pencerahan. Begitu juga harga barangan di pasaran masih lagi tidak ada tanda-tanda walaupun menteri dah bercakap. Tapi harganya masih kekal di situ. Itulah keadaan negara kita. Baik, saudara. Malam ini mungkin kita bersiaran agak panjang sebab ujung nanti tu ada sesuatu yang akan saya nak baca. Ini untuk pencerahan, untuk pengetahuan kita semua. Sebab sebelum ini saya tidak pernah memberi komen. Sebelum ini saya tidak memberi apa-apa pencerahan berhubung perbicaraan kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi malam ini saya dapat dapatan. Jadi saya simpankan ke belakang sebab ini mungkin panjang. Sebab ini apa yang saya dapat tulisan daripada Peguam. Yang saya rasa ia bukanlah konten okok ataupun menghina mahkamah. Saudara, baik. Saya juga sebentar tadi sempatlah saya berbuka puasa ataupun iftar Ramadan bersama teman-teman seangkatan era pergerakan pemuda UMNO di tahun 1987. Jadi iftar Ramadan tadi sebentar tadi adalah anjuran Kelab Najib 87. Kerana dia mengambil sempena ketika tahun 87 Datuk Seri Najib menjadi ketua pergerakan pemuda UMNO Malaysia. Pengusi Kelab 87 Datuk Abdul Rahman Bakar, Abaman Terengganu, yang kita panggil The Giant Killer. Satu ketika dahulu Datuk Abdul Rahman pernah menumbangkan Tuan Guru Haji. Jadi bukanlah ini hebat sangat. Jadi Tuan Guru Haji kalah juga di tangan Baman di Marang. Saudara, saya nak ambil kesempatan juga mengucapkan terima kasih kepada Baman yang tidak lupa untuk mengundang saya hadir bersama. Maka dapatlah saya bertemu dengan teman-teman lain. Terutama lagi yang saya tunggu, akhirnya saya bertemu juga bersua muka dan bertanya khabar dengan saudara Zakbar. Datuk Zakbar adalah pimpinan pemuda ketika dahulu di Paguh, negeri Johor. Bila saya bertanya dengan beliau macam mana kedudukan di Paguh, dia kata still tidak ada ruang katanya untuk Tan Sri Muhyiddin boleh menang di kawasan Paguh kerana ahli UMNO kekal tak ada berganjak. Malahan katanya dia sambil ketawa, dia beritahu kepada saya banyak orang tak tahu sebenarnya Parti Perubumi Bersatu Malaysia cuma ada 6 cawangan saja. Cuma ada 6 cawangan saja di Paguh. Sedangkan itu kawasan presiden partinya. Cuma 6 cawangan. Ahli tak tahulah kalau 6 cawangan tu berapa ramai ahlinya. Saudara. Dan sedangkan UMNO mempunyai 136 cawangan. Ini gambaran yang diberikan oleh saudara Datuk Zakbar kepada saya sebentar tadi. Jadi saya kata, oh itu gambarannya. Jadi sebab itu dia kata sekarang ni memang sedang berlaku tawar menawar, scheme of thing,
beli membeli sedang berlaku dia kata. Tapi alhamdulillah setakat ini warga UMNO di Paguh kekal kukuh bersama UMNO. Itu kenyataan daripada Datuk Sabah. Saya tak tahu beliau adalah orang Paguh. Yang kita nak tahu kena bertanya sendiri. Begitu juga bila saya bercakap dengan Datuk baru apa tadi? Datuk nama penuh je tu. Mana tadi tu? Datuk mana tadi? Sahabat saya, beliau dalam pergerakan pemuda dulu, beliau menyatakan kedudukan di Ulu Terengganu, kawasan Datuk saudara Baharu Abdul Ghani dari Ulu Terengganu. Ini kawasan ini Wabi Rasul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna. Saya bertanya dengan beliau macam mana kedudukan sekarang. Dia kata kalau buat pertandingan pilihan raya kali ini, dia kata tak kena gaya, dia kata boleh hilang wang pertaruhan. Sebab warga di Ulu Terengganu kukuh dan tidak mahu bersama-sama dengan PBM. Malahan mereka nak wujudkan cawangan-cawangan di Ulu Terengganu pun tak dapat. Itu gambaran daripada saudara Baharu Abdul Ghani memberitahu kepada saya. Ramai tadi yang datang daripada Terengganu. Teman-teman selain daripada Datuk Rahman Bakar, Pok Lee dan ramailah. Saya dapat berbual dengan mereka, bertanya khabar tentang kedudukan di Terengganu. Katanya di Terengganu kukuh, bertambah kukuh daripada zaman sebelum pilihan raya yang ke-14 dahulu. Saya juga ini semua yang kita berjumpa ni kumpulan tim kelab N87 era Datuk Seri Najib menjadi ketua pergerakan pemuda. Jadi hubungan kami masih lagi intact, kukuh. Bukan dia bukan dibuat-buat lah. Bila berjumpa tu Allah dengan kasih sayang, ada kerinduan. Dan itulah yang dizahirkan satu ketika dahulu saat Datuk Seri Najib menjadi ketua pergerakan pemuda. Setara daripada Perlis ke, daripada Johor ke, daripada Terengganu ke, daripada Kelantan ke, daripada Perak, di seantero negara kita ni, bila berjumpa tu kita menjabat tangan dengan penuh kasih sayang. Seperti seorang abang yang lama tak berjumpa adiknya. Seperti adik kerinduan kehadiran abangnya. Begitulah yang terjadi. Macam Abang Din daripada Kelantan. Lama tak jumpa, bila berjumpa tu Allah rasanya. Begitu juga teman-teman yang lain daripada Negeri Sembilan. Saya cuma yang saya ketawanya bila bertemu kali ini banyak dah teman-teman saya ini tumbuh bunga-bunga lalang di kepala. Dah berubah, dah putih. Jauhnya masa berjalan. Terasalah perjalanan waktu ini terlalu cepat, terlalu pantas. Tapi kami sempat mengenang, mengimbau momen-momen indah waktu kami dalam pergerakan pemuda berjuang. Kerana jangan lupa, waktu itu adalah waktu yang sangat sukar. Kerana UMNO telah pun diharamkan. Dan kami di kalangan pimpinan pemuda-pemuda pusat, pimpinan peringkat bahagian-bahagian dari negeri berusaha. Kerana usaha untuk menubuhkan kembali UMNO, mendaftarkan semula ahli-ahli UMNO yang sudah tak ada, diletakkan di bahu pergerakan pemuda. Ketika itu Datuk Seri Najib ketua pergerakan pemuda, Datuk Seri Zaid Hamidi presiden hari ini menjadi sebagai ketua penerangan pergerakan pemuda UMNO Malaysia. Alhamdulillah kita dapat keahlian 3.7 juta yang kita serahkan pada waktu itu adalah pada Dr. Mahathir Mohamad. Ini saya nak bagi penjelasan kepada teman-teman adik-adik yang mungkin baru menyertai UMNO. Kami dulu di semak perjuangan kita dengan ruh perjuangan, dengan penuh keikhlasan. Tidak ada memikirkan soal wang ringgit. Sebab itu bila jumpa tadi, tak ada lain ceritakan. Jumpa dengan saudara Syari Ibrahim. Tanya dengan beliau, macam mana sekarang ni? Dia kata masih dulu lagi, kental. Walaupun tidak menjadi wakil rakyat. Walaupun tidak bergelar. Begitu juga dengan saudara Rahim 11. Ramai kawan-kawan kita jumpa. Cuma saya tahulah, kita ni kulit dah berkah dah. Iyalah tu, tapi perjuangan tetap ada. Begitu juga dengan saudara Syahabuddin Mun. Saudara Syahabuddin Mun tadi dia jumpa saya, dia tepuk tangan seronok sangat. Saya kenapa Din? Dia kata lega lah. Paling tidak pun dia kata hari ini, sebab tadi bising ceritalah tentang pertukaran Ketua Perhubungan UMNO Negeri Perlis daripada Syaran Kasim kepada Yang Muhammad Menteri Besar Perlis. Jadi dia kata dah lama dah tunggu keadaan begini. Alhamdulillah. Saudara Mansur Ibrahim tak percaya apa benda tu. Ini gambaran yang saya jelaskan. Baik, saya itu peristiwa petang tadi dan akan saya sentuh sedikit demi sedikit sementara kita saya beri pencerahan
apa yang berlaku Perlut 25 April. Tapi sebelum itu kita dengar, saya lihat ada kiriman daripada saudara Jamil Idris. Ini teman saya dalam pergerakan pemuda di bahagian satu bahagian dengan saya di Seputih, Gula Persekutuan. Dia menangani persoalan yang saya lontarkan semalam. Bagaimana susahnya anak bangsa kita ni nak berniaga apabila penguatkuasa boleh terjah begitu saja, maka peralatan perniagaan mereka dirosakkan. Jadi dia kata, ini kiriman saudara Jamil, dia kata, sebab dada menahan pilu, mengenangkan untung nasib bangsa kita atas tindakan pihak berkuasa merampas peralatan warga bangsa kita yang mahu berniaga, mencari rezeki yang halal, mencari rezeki sekupang dua. Dan bertambah-tambah lagi katanya, hari baik, bulan baik, gaji menteri berpuluh-puluh ribu, sedangkan modal untuk mereka membuat perniagaan yang telah dikeluarkan dah lebur lah, sebab peralatan itu dah berkecai. Tapi malang, 1000 kali malang, rakyat dilayan katanya sebegini rupa. Sedangkan kedai judi, okey, tak ada pula kuasa nak tarik kursi meja, rampas pen, rampas kertas untuk beli nombor ekor. Jadi beliau melontarkan pandangan. Setelah mendengar saya santunan saya semalam, beliau terpanggil untuk menyatakan perasaannya melihat sayu sedih anak bangsa kita dilayan oleh pimpinan pemerintah hari ini. Dan saya cuma agak terkesan apabila mendengar laporan Bank Dunia. Bank Dunia menjangkakan bahawa menjelang 3 tahun mendatang, separuh daripada pekerjaan di Malaysia ini bakal lenyap. Kerana Bank Dunia menyangkakan separuh daripada pekerjaan di Malaysia akan bakal digantikan dengan otomasi. Jadi ahli-ahli ekonomi kanan Bank Dunia seperti Achim Schmidens, dia kata perubahan dalam sektor pekerjaan ketika ini tidak dapat dielakkan kerana digital dan otomasi akan menjadi elemen penting dalam pekerjaan. Kalau ini berlaku, maka pekerjaan yang selalu kita menggunakan man-made ataupun penggunaan manusia menggunakan tangan sebenarnya tidak berlaku bila otomasi, robotics. Ini saya ingat lagi sekitar 30 tahun dulu saya dah cuba memberi penjelasan kepada pimpinan waktu itu Kementerian Sains dan Teknologi. Saya kata kita akan menghadapi suasana robotik. Tapi waktu itu pemimpin waktu itu tak nak fikir jauh. Dia kata ada ke? Sekarang ni apa berlaku? Macam di negeri China, boleh dikatakan 60% perusahaan mereka dilakukan melalui robotik ataupun menggunakan sistem digital. Saudara, ini kiriman pula daripada saudara Putra Prema. Saya malam ni nak santun satu teman-teman yang bagi pandangan pada saya. Saya kata biarlah malam ni kita santun sebab malam ni malam minggu, malam kita bersantai saudara. Kamar Bari sapu bersih Semenanjung, bola UMNO ni the position. Kata Putra Prema, dia kata hancur ekonomi negara. Dia kata kalau lama-lama macam ni dia tahu. Rakyat semenjak 18/3/2020 tak ada lagi nak gadai, dia kata. Dah tak ada benda lagi nak digadai dah. Sejak 18/3 tahun lalu dah tak ada benda nak digadai, katanya. Hari ni, sekarang ni rakyat sudah terkesan bagaimana pula nak membayar bunga di pajak gadai. Dan ini tentulah menjadi masalah besar. Jadi dia minta saya komen. Saya kata memang pun sebab di kawasan perumahan saya pun hari ini sudah ada 3 buah kedai pajak gadai. Bila kita bergadai, maka tuan punya gadai itu senyum. Sebab dia akan mendapat keuntungan yang besar. Kalau sampai tempohnya dia tak bagi notis, luput saja tarikh tebus barangan itu, maka tidak lagi boleh diperoleh semula. Inilah dalam sering saya katakan, kalau pimpinan negara tidak menyantuni kehidupan rakyat, rakyat terpaksa bergolok bergadai. Inilah dikatakan perkataan bergolok bergadai. Terpaksa untuk cari kehidupan, untuk meneruskan kehidupan. Nak tunggu air sinar, tak ada sinarnya. Nak tunggu lestarinya, tak mana tapi kebijaksanaan lestarinya. Nak tunggu bantuan prihatin, sebut saja. Pimpinan negara menyatakan ada itu, ada penjana lah, ada perancangan ekonomi, peruntukan berbilion, tapi tak kesampaian. Akhirnya rakyat terpaksa pergi mendatangi pajak gadai. Pemilik pajak gadai bukanlah warga bangsa kita.
Memanglah dulu memang kalau di Kelantan ataupun di Terengganu dan juga di Kuala Lumpur ada juga saya lihat, iaitu Arahnu. Tapi Arahnu dia adalah sistem pajak gadai Islam. Agak berbeza dengan sistem pajak gadai yang sedia ada. Dan saya heran kenapa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memberi lesen yang begitu banyak kepada kedai-kedai pajak gadai. Yang dapatan saya ramai kawan-kawan saya beritahu kedai pajak gadai sudah tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Bila rakyat susah, dah tak ada apa lagi, gadai lah. Jadi saya teringat zaman kecil-kecil saya dulu tu kalau nak tengok cerita Sanggam. Satu ketika dulu, ketawa juga saya bila cerita pajak gadai ni. Zaman saya kecil-kecil dulu, jiran-jiran kampung saya kalau nak tengok cerita Sanggam, tak cukup duit nak beli tiket wayang, mereka gadai kain batik. Itu keadaannya. Itu waktu kita pasca kemerdekaan. Tapi hari ini negara sudah maju. Dan rakyat terpaksa juga mendatangi pajak gadai. Jadi dah tak ada pajak gadai. Apakah kerajaan tidak dapat memikirkan? Sebab itu kalau dah tak boleh nak fikir sebab rakyat sampai bergolok bergadai, saya rasa kalau tak boleh buat apa, berundur lah. Dia kata banyak pun UMNO dan kerajaan PN tapi dah tak boleh pakai. Ini kata saudara Putra Pani Prima. MP ahli parlimen dan macam-macam UMNO dalam Perikatan Nasional dah sedap duduk di kerusi empuk. Mereka lupa segalanya. Sama juga ahli parlimen daripada PAS. Dia tak menyalahkan UMNO saja, dengan PAS pun 2 kali 5 juga dia. Kuasa dan gaji membuatkan mereka lalai. Tidur saja lah. Menteri UMNO dalam kabinet cacat marbah. Tak boleh pakai, masing-masing jaga perut. Politik negara sudah hancur, dia kata. Mana yang berkuasa akan menghukum musuh-musuh politik, bukan nak menjaga rakyat dan negara. Jadi inilah keadaan negara kita. Saudara, saya ada dapat kiriman ni. Cuma kita memikir, sebab zaman saya mengenang zaman-zaman terdahulu, saya teringat ada satu kiriman pada saya malam tadi dia hantar. Dia kata satu ketika dahulu. Ini malam ni saya beri pencerahan saudara ya. Saya bukan nak mengata orang, tidak. Satu ketika dahulu perjuangan PAS. Para pejuang PAS dulu berpesan, jangan masuk PAS kalau anda cari dunia. Dulu. Kemudian katanya lagi, jangan panggil diri anda pejuang Islam kalau anda nak manusia puji anda. Anda jangan perasan macam anda ulama kalau perjuangan anda hanya setakat serban, jubah dan kopiah. PAS bukan untuk orang yang memburu dunia. PAS adalah untuk orang yang memburu akhirat. Hidup mulia atau mati syahid. Mati beriman. Hidup bermaruah. Jadi meminta ampun kepada Allah Ta'ala kalau ada dosa. Tapi jangan putus asa dengan Allah Ta'ala. Ini adalah kenyataan yang dilontarkan oleh almarhum Ustaz Fadhil Noor waktu beliau memimpin parti PAS dahulu. Jadi kita tengok kenyataan itu nampak sangat berbeza sekarang. Jadi sekarang ini PAS sudah dijadikan sebagai badan politik. Sebab itu saya sekarang mengatakan roh perjuangan PAS sudah semakin luntur setelah mereka berada dalam kerajaan. Kerana pimpinan yang dilihat sekarang ni, so mereka merelakan benda-benda yang tak betul pun tak apa lagi lah. Mereka boleh lagi bertolak ansur. Mereka boleh berkompromi dengan sesuatu yang bercanggah. Contohnya macam apabila kerajaan membuka kedai judi, masih dibuka, sedangkan masjid tak boleh dibuka lagi. Di mana perjuangan kita? Kedai-kedai judi masih buka. Tak ada arahan. Belum saya dengar lagi arahan daripada kementerian, daripada Datuk Ismail Sabri, bahawa dengan ini diumumkan bahawa semua kedai-kedai pusat-pusat jiran ditutup. Tak ada. Tapi masjid ditutup. Macam mana pemilihan PAS? Macam mana pula mereka boleh mempertahankan orang macam Azmin hadir majlis macam di Gombak itu hari. Perdana Menteri hadir, Tan Sri Muhyiddin berada di Gombak bahawa iftar Ramadan bersama dengan Azmin Ali yang diragui kesahihan isunya masih lagi timbul 1000 tanya-tanya. Itu yang saya kadar untuk memberi peringatan kepada kita. Jadi sebab itu saya kata kadang-kadang jangan sembang je lah ya. Malam esok secara Majlis Tinggi UMNO akan mengadakan mesyuarat pertamanya. Ini saya nak beritahu bahawa malam esok banyak orang kata kenapa mesyuarat? Kerana sejak persidangan Perhimpunan Agong UMNO, besok adalah hari pertama. Selepas PAU diadakan, maka Presiden UMNO memanggil mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Kali pertama selepas PAU yang dah berjalan pada 27 dan 28 Mac. Jadi berikutan dengan itu pelbagai telahan sudah timbul
Banyak pihak membuat pelbagai andaian. Ada yang mengatakan tarik sokongan keseluruhan. Artinya Majlis Tinggi malam esok mungkin memutuskan menarik sokongan keseluruhannya kepada Perikatan Nasional dengan serta-merta. Itu telahan pertama. Ataupun dia kata menteri dan timbalan menteri akan meletak jawatan serta-merta, tapi sokongannya hanyalah sehingga Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional dibubar. Kemudian ada pula pertanyaan satu lagi yang menyatakan bahawa sokongan berakhir 1 Ogos. Jadi kalau sokongan berakhir 1 Ogos, semua menteri, timbalan menteri, pengurusi JLC hendaklah menghantar notis perletakan jawatan bermula daripada 1 Mei. Bulan depan mereka kena hantar notis sebab tempoh berletak jawatan 3 bulan. Itu kata jawapannya. Jadi bagaimanapun warga akar umbi, rakyat, kluster Marhain, yang saya katakan kluster Marhain, sebenarnya menanti dengan penuh harapan bakal ada sesuatu keputusan yang dapat merubah kehidupan mereka melalui mesyuarat malam esok. Kita amat mengharapkan, sebab pentingnya mesyuarat Majlis Tinggi malam esok. Sebab kluster menteri, kluster JLC, kluster ahli parlimen juga saya yakin sedang menanti apakah keputusan malam esok. Kalau tak semua ahli parlimen, tak semua menteri, tak semua pemimpin JLC ini, mereka adalah ahli Majlis Tinggi. Ada kalangan pemimpin JLC ataupun pengurusi-pengurusi JLC ini datang daripada ketua-ketua bahagian saja. Ada kalangan ahli-ahli parlimen, mereka sekadar ahli parlimen, mereka bukan ketua bahagian pun. Dan mereka bukan ahli Majlis Tinggi. Ada juga kalangan menteri-menteri UMNO. Bukan menteri-menteri yang dulu melompat, tidak, yang daripada UMNO. Macam Datuk Halimah Saddiq, macam Menteri Kesihatan Datuk Adam Baba. Dia pun sekarang ni tertunggu-tunggu apakah keputusan Majlis Tinggi besok. Kalau Majlis Tinggi memutuskan untuk melaksanakan tuntutan daripada Perhimpunan Agung UMNO, maka mereka juga harus meletak jawatan. Jadi hari ini Presiden UMNO secara rasminya, iaitu Datuk Seri Hamidi, telah pun membuat kenyataan media dan mengumumkan bahawa bermula hari ini jawatan pengurusi perhubungan UMNO Negeri Perlis tidak lagi dipegang oleh Datuk Syahidan Kasim, dan jawatan itu diberikan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan bin Man selaku Menteri Besar Perlis. Sepatutnya memang dah lama dah buatlah benda ni pun sepatutnya, tapi kerana waktu dulu nak menyantuni, kerana Datuk Syahidan ini ada ahli parlimen, memikirkan mantan Menteri Besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya nak beritahu, bukan dipecat. Saya perlu memberi pencerahan kepada saudara. Perkataan pecat tak kena. Sebab jawatan itu adalah prerogatif, iaitu kuasa mutlak Presiden. Siapa pun tak boleh cabar yang itu. Macam mana apabila beliau melantik Datuk Ahmad Maslan sebagai Susat Agung kepada UMNO dan menukarkan daripada Tan Sri Anwar Musa kepada Datuk Ahmad Maslan. Itu kuasa Presiden. Jadi saya harap ahli-ahli UMNO kena faham. Jangan selalu katakan bahawa kerana besok nak ada mesyuarat tertinggi, maka Datuk Sri Zahid dah memecat pula Syahidan Kasim. Tidak. Ini bukan pecat. Beliau selama ini masuk menghadiri mesyuarat Majlis Tinggi adalah sebagai ex officio saja. Sebagai dijemput. Dia bukan keputusan Majlis Tinggi, dia tak boleh terlibat sama. Dia sahaja jemput, diundang untuk bersama dalam mesyuarat Majlis Tinggi kerana waktu itu beliau adalah ketua pengurusi perhubungan UMNO Perlis. Dia malam besok dia tak dapat datang. Dan dia tidak diperlukan hadirlah sebab tempat beliau digantikan oleh Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis yang baru. Jadi saya kena faham benda ni, bukan pecat ya. Tetapi waktu saya iftar Ramadan tadi, ramailah macam mana, dah kena pecat. Saya kata tak betul tu, itu bukan pecat, ditukar. Dia masih lagi ahli UMNO. Tapi kalau dia masih lagi melakukan tindakan yang bukan-bukan, maka dia akan dibawa ke bawah kepada jawatan kuasa disiplin. Ini UMNO ni bukan boleh buat sembarangan. So ediksi-diksi Syahidan welcome to Katak Club. Tak, sebab kita pun lihat, saya pun dah berkali-kali menyatakan sudahlah. Kalaulah mereka ini dilihat sebagai gunting dalam lipatan, enough is enough.
Jadi kita harus melihat sesiapa saja yang memperjuangkan kepentingan peribadi. Mereka ni sepatutnya menteri-menteri ni, kluster-kluster menteri ni, elok berfikir muhasabah diri betul-betul. Sebelum mereka membuat tuduhan macam-macam. Kerana sekarang ni yang kita perlukan, perlu untuk malam besok, yang kita perlukan, kita membina sebuah kerajaan yang kukuh untuk kepentingan rakyat. Bukan sebuah kerajaan yang menjaga kedudukan individu. Kita nakkan kerajaan yang menjaga kepentingan rakyat keseluruhannya. Bukan individu, bukan orang ni menteri, nak jaga menteri saja. Saudara Mansur Ibrahim, tidak perlu berlapik. Ini bukan soal berlapik, Saudara Mansur Ibrahim. Pecat mean dia bukan ahli UMNO, tapi dia masih kekal sebagai ahli UMNO. Kalau nak pecat dia, hanya disahkan oleh Jakarta Disiplin. Saya yakin selepas ini akan macam-macam lah berkumandang. Saya rasa menjelang pertengahan hari besok, war saya ni rasanya padat lah. Sebab itu, saya tertarik dengan pandangan daripada saudara Rizal Endau. Saya rasa Rizal ni daripada Endau lah, dia adalah kirimannya. Dia kata mohon sangat-sangatlah kepimpinan parti sekali lagi, tarik dirilah dari Kerajaan Perikatan Nasional ini. Bukan hanya masalah politik. Kerana keadaan sekarang ini makin menjadi-jadi, yang mampu menjerumuskan negara ke kancah kemelesatan ekonomi yang amat parah. Selagi kita tak keluar, semakin lama negara semakin rosak. Ini kenyataan daripada saudara Rizal Endau. Dia kata high time lah, malam besok kita minta Datuk Seri Presiden dengar kenyataan daripada saudara Rizal ini. Saya menyuarakan, melontarkan pandangan ahli-ahli akar umbi. Kerana lambat laun, siapa pun yang menjadi kerajaan akan menyulitkan keadaan untuk pemulihan ekonomi negara. Jadi 25 hari bulan, itu besok buatlah keputusan yang drastik. Yang tak nak keluar, ada alasan untuk disingkirkan dari parti. Banyak lagi katanya calon-calon yang boleh mengisi kekosongan mereka untuk PRU15 akan datang. Kalau mereka masih sayangkan parti, mereka kena ikut segala keputusan yang dibuat. Tak nak ikut, biar mereka membuat haluan perjalanan politik mereka sendiri. Rakyat dan negara perlu diselamatkan. Bukan sekadar sekarang, tapi untuk jangka masa panjang. Jadi, menjelang perlu tu 25 Disember April ini, Datuk Seri Presiden kena dengar bahawa ini kenyataan dan ini permintaan akar umbi. Sebab ahli-ahli dah buat kenyataan. Apa kata Ujang Min? Ini Ujang Min pula. Saya rasa orang ni 9 ni rasanya. Dia kata, Ujang Min kata, mengharapkan besok terlerailah kesulitan yang timbul oleh tangan-tangan gaib. Dia tulis itu 6 jahanam yang baru keluar dari gua. Untuk UMNO terus bangkit gagah seperti sedia kala. UMNO perlukan pemimpin-pemimpin yang berkualiti, yang punya jati diri. Jika ramai pemimpin pun tapi tak berkualiti dan boleh dibeli, akan menghancurkan organisasi. Jadi jangan kita hancurkan harapan akar umbi yang setia pada perjuangan UMNO. Yang nak kaya cepat tu, kita rilis lah. Biarkanlah mereka bersama-sama dengan PBM, cepat-cepat mereka kaya. Tak apa. Sedangkan ramai lagi warga UMNO yang menanti dan pimpinan-pimpinan pelapis, peringkat anak-anak muda. Ramai. Cuma kita kena beri pencerahan kepada mereka, kita kena tanamkan semangat dalam diri mereka supaya UMNO ini adalah sebuah perjuangan. UMNO bukan untuk peribadi. Sebab itu tadi saudara Datuk Ahmad Syuib Ismail, saya ingat Ahmad Syuib Ismail ni ketua UMNO bahagian Bangi ni. Kenyataan media, Ahmad Syuib Ismail, Bandar Baru Bangi, 24 April 2021. Katanya, Alhamdulillah, Majlis Kerja Tinggi UMNO pecat jawatan pengurusi UMNO BN Perlis, Datuk Seri Saidan, pengkhianat UMNO kerana memberi rahsia UMNO kepada PPBM. Itu kenyataan beliau. Saya cuma membacakan, saya tak tuduh situ kenyataan daripada Saudara Ahmad Syuib. Bagi saya nak buat pembetulan, bukan pecat, digantikan dengan Menteri Besar satu jawatan yang sesuai. Kerana bila Menteri Besar ini menjadi pengurusi perhubungan UMNO dan juga pengurusi Barisan Nasional, tentulah beliau lebih kenal dan tahu siapa calon-calon muda yang akan kita tonjolkan, yang akan dikemukakan untuk bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Dan paling penting adalah Menteri Besar ni adalah orang yang juga menjadi kepercayaan istana. Saya terfikir benda ni, cuma saya fikirkan. Artinya untuk tahun ini sahaja, mereka yang bercanggah dengan istana
Akhirnya kifarat istana lah ni. Sebab Datuk Syariah Kasim dia pernah bertangkar, bergaduh dengan istana di Perlis. Akhirnya beliau tersingkir daripada jawatan sebagai pengurusi perhubungan UMNO dan Barisan Nasional Perlis. Begitu juga dengan Siswa Agung UMNO Malaysia dan Siswa Agung Barisan Nasional, Datuk Anwar Musa. Beliau juga dulu pernah menyanggah istana, menabalkan orang lain sebagai sultan. Ini pun kena fikir, saya kata ini kebetulan gamaknya tahun 2021 UMNO bangkit kali ini, bukan sahaja ini apa-apa dengan satu semangat baru, tetapi untuk membersihkan segala sapah sarap yang ada dalam UMNO. Itu kenyataan daripada saudara Ahmad Syuib Ismail daripada Bandar Baru. Kemudian teman saya, sahabat saya daripada Besut, saudara Ismail, dia nak telefon saya tadi, tapi saya tengok dalam telefon tu, waktu dia menghubungi saya tengah buat solat tarawih. Saudara Ahmad Ismail daripada Besut, dia kata, Datuk bagi pencerahan malam ini, minta Datuk Seri Presiden mesti berani membuat keputusan. Ahli-ahli UMNO, rakyat sokong apa saja keputusan yang dibuat. Ahli UMNO dan rakyat tersangat marah pada kerajaan hari ini. Ini memang jelas, dan sebab itu saya katakan Datuk Seri Presiden tak boleh lagi berlengah-lengah. Kam buat Mei, malam besok teruskanlah santuni kendak akar umbi. Datuk Seri Presiden tak salah. Ini bukan kendak you, Datuk Seri Zahid Hamidi. Brother, biasa sebutkan Datuk Seri Zahid Hamidi, kendak ahli akar umbi. Ahli akar umbi UMNO, bukan ditaja, bukan ada orang kerah buat ni, tak ada. Dan walaupun sekarang ini daripada sejak seminggu ni saya mendapat laporan, seminggu ni banyak sangat dedak-dedak yang telah ditaburkan supaya meminta pimpinan bahagian di peringkat akar umbi untuk meminta Majlis Tinggi tarik balik usul menghentikan kerjasama dengan Parti Peribumi dan tidak lagi mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Dan dedak-dedak sedang berjalan. Tadi pun waktu saya berbual dengan teman-teman yang iftar Ramadan, dia kata di hotel Royal Chulan ada pemimpin yang membawa uncang-uncang tertentu. Jadi bagi saya, mereka sekarang ni melakukan satu tindakan yang tak patut. Sepatutnya biarlah Majlis Tinggi memutuskan, ahli-ahli dah tentukan, ikutlah kehendak ahli. Itu keadaannya, saudara Ismail Besut, saudara. Sekarang kerana politik Malaysia sekarang ni betul-betul saya katakan sudah kucak-kacir. Ini disebabkan terdapat banyak pecahan parti. Ada UMNO, ada PKR, ada PAS dan macam-macam lagi. Ada Bersatu. Termasuklah parti-parti di Sabah dan Sarawak. Jadi bila kita tidak cukup majoriti untuk membentuk kerajaan, inilah jadi sekarang. Yang sebulan lepas dulu saya dah katakan, kesongsangan dalam politik demokrasi di Malaysia ini, kerana bila Barisan Nasional ditumbangkan oleh Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir, berlaku politik songsang dalam demokrasi. Kerana mereka yang sedikit menguasai majoriti. Kerana waktu itu parti PBM dengan 13 kursi. Sedangkan sahabat-sahabat mereka daripada Keadilan, PKR, DAP, semua 40 kursi, 51 kursi, ya. Tapi yang memerintahnya adalah PBM yang kecil, songsang. Dan apabila berlakunya langkah Sheraton, wujud kerajaan baru, pimpinan Tan Sri Muhyiddin, sekali lagi kesongsangan politik ini berlaku. Kerana Tan Sri Muhyiddin cuma membawa 6 orang ahli saja daripada Parti Peribumi yang menguasai UMNO waktu itu 42 kursi, UMNO Barisan Nasional. Kerana kesongsangan ini, akhirnya kestabilan politik tidak berlaku. Sebab itu, bila pelabur-pelabur melihat politik di Malaysia ini tidak ada kestabilan, maka mereka ambil keputusan lari keluar daripada Malaysia. Bila mereka meninggalkan kita di Malaysia ini, bagaimana dengan kedudukan rakyat? Rakyat yang begitu terkesan, ekonomi kita merudum. Walaupun menteri kata laporan Bank Dunia lah, laporan itu, laporan ini, bagi saya realitinya mana ada kilang-kilang lagi. Sebab kilang-kilang dah lepas banyak pergi ke Singapura, ke Indonesia, ke Vietnam, ke Thailand. Sedangkan menteri-menteri yang ada ni, seperti saya kata, Menteri Cahaya baru marah kat saya. Menteri-menteri ni tidak berfikir macam mana terus untuk memastikan pelabur-pelabur ni mengekalkan perusahaan mereka di negara kita. Mereka terpaksa lari kerana melihat kestabilan politik tidak ada di negara kita. Bila ini berlaku, bila mereka tarik keluar,
mereka juga menarik pelaburan dan juga segala wang-wang mereka dalam bank. Dibawa keluar, bawa pergi ke Singapura, bawa pergi ke Indonesia, bawa pergi ke Thailand, bawa pergi ke Vietnam, bawa pergi ke England, bawa pergi ke Amerika. Apa yang tinggal pada kita? Sebab itu, kita punya nilai mata wang kita susut. Bila nilai mata wang kita susut, ringgit kita lemah, bila kita nak beli barangan di pasaran antarabangsa, harganya tentulah tinggi. Kerana wang kita kecil berbanding dengan kita 3-4 tahun dulu. Ini keadaannya. Dan saya cukup takut sekarang ni apabila saya melihat gerakan dalam politik ekonomi di Amerika sekarang ni, besar kemungkinan kita akan terkesan lagi. Kerana Amerika sekarang ni sedang, malahan saham-saham di bursa di Amerika tu, saya tengok dia punya aliran. Saya bukan pakar, tapi saya tengok aliran itu seolah-olah kita akan terkesan. Mereka masih lagi dalam peperangan ekonomi antara Amerika dengan China. Ini gambarannya. Kalau kita tidak mempunyai kerajaan yang stabil, pemimpin kita ni tidak disenangi oleh pemimpin luar, macam mana kita nak macam mana kita nak mendapat bantuan, sokongan untuk kerjasama dari segi ekonomi? Ini yang perlu dilakukan oleh pemimpin. Tapi masalah sekarang ni, pemimpin yang ada sekarang ni, mereka masih terus mau menginaya orang-orang yang mempunyai kebolehan. Macam saya kata Sabah malam, every night I've been talking. Kita mempunyai pakar-pakar ekonomi. Kita ada Yang Berhormat Mula Tengku Razali Hamzah. Tapi beliau tidak disantuni. Beliau dipinggirkan. Beliau diketepikan. Cadangan Yang Berhormat Tengku Razali dianggap cadangan hempeh. Cadangan yang dibawa oleh Datuk Seri Najib juga dianggap sebagai cadangan hempeh. Akhirnya ekonomi kita macam mana? Kita begitu juga dengan timbalan Presiden UMNO, Datuk Muhammad Hassan. Beliau juga adalah orang yang tahu soal belok ekonomi, latar belakangnya. Jadi ini keadaan membuatkan ekonomi kita terus mengudum. Bukan lagi mengudum di paras yang paling terdesak. Saya hairanlah orang macam Tengku Zafrul. Beliau adalah banker. Dia adalah orang berlatar belakangkan sebagai bank. Sebagai orang bank, dia tak fikir banyak soal politik. Ya, saudara. Saya juga menerima kiriman yang malam ni. Saya dah bagi tahu kemungkinan panjang malam ni. Ya. Saudara sediakan teh. Saya mau minum sekejap. Mungkin panjang. Relax, brother. Saya beri pencerahan. Saudara Syed Zainal Abidin, dia kata, Alhamdulillah lah, dia kata. Terbaiklah, dok, dia kata. Dia kata, dia sentiasa mengikuti pencerahan saya dan keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi siang tadi adalah satu keputusan yang tepat dan wajar. Ini adalah permulaan perlut kepada besok. Kita mengharapkan supaya besok Datuk Seri Presiden bukan hanya kepada Datuk Seri Sahid Qasim, tetapi juga dengan PBM dan Kerajaan Perikatan Nasional. Enough is enough. Cukup dah. Dan kita cuma yang kita tuntut supaya kita nak adakan pilihan raya umum. Supaya rakyat berikanlah kepeluang sekali lagi untuk rakyat memilih siapa calon-calon pemimpin mereka. Tak kisahlah dari parti mana, sebab mereka lebih tahu wakil rakyat di kawasan mereka. Mana ahli-ahli parlimen yang selama ini terus bergelut dalam politik di peringkat pusat, tak nak menyantuni rakyat di kawasan-kawasan, mereka ini akan ditolak. Jadi waktunya sudah sampai agar UMNO, pimpinan UMNO peringkat Majlis Tinggi memikirkan calon-calon terbaik daripada bawah naik ke atas. Kita tak mahu lagi amalan bottoms down. Kita nak downs up. Daripada bawah naik ke atas. Biarlah pemimpin itu datang daripada akar umbi. Bukan dari atas menentukan orang ni, sipolan dan sipolan. Enough is enough. Okey, benda tu. Minum. Gua pun nak minum. Minum. Jangan risau, saudara. Relax, ya, saudara. Saya begitu juga. Saya tengok Wan Mbaki. Wan Mbaki ni, saya pun nak sebut, saya tak tahu. Dia kata, Assalamualaikum tu. Dia kata, roh UMNO sentiasa hidup subur pada setiap ahli-ahlinya yang setia hingga kini dan selamanya. Ini yang saya katakan, bahawa pimpinan bertanggungjawab untuk meniupkan roh UMNO ini, roh perjuangan ini di kalangan anak-anak muda yang kini sudah pula mendekati UMNO. Dulu UMNO ni dulu waktu pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sebelum merdeka, dalam pasca kemerdekaan, pimpinan UMNO dulu di peringkat akar umbi bawa ni apa bahagian-bahagian ni kebanyakannya guru-guru. Guru-guru inilah yang meniupkan roh semangat perjuangan. Tapi setelah orang-orang kapitalis, mereka yang punya wang, mereka yang berdagang, cuba menjadi warlord, cuba menjadi pemimpin di peringkat akar umbi, mereka mengatur mengikut
selera mereka. Akhirnya anak-anak muda yang punya pendidikan, yang punya ilmu, yang punya pengetahuan disisihkan. Dan akhirnya mereka merajuk. Setelah mereka merajuk, mereka tak mau lagi bersama dengan kita. Inilah selama, saya ingat tak silap saya, 3 penggal. 3 penggal adalah 15 tahun lamanya. Anak-anak muda menyisihkan diri. Akhirnya mereka terus tak mau dah, bila bersama politik malah nak campur. Sebab mereka disisihkan. Bukan mereka tak mau bersama. Bukan mereka nak merebut jawatan. Jadi anak muda kita yang balik dari luar negeri, yang balik daripada Menara Gading, sekarang ni berada di kawasan desa, di kawasan pedalaman, di kampung-kampung. Sepatutnya mereka ini kita kembalikan. Kita semaikan balik jiwa. Ya betul lah saudara Muhammad Safari Mat Zul, satu Malaysia. Saudara beri semai apa pula? Bukan saya bang pandai. Saya tahu saudara marah kat saya. Kalau saudara rasa, silalah kita argue. Saya nak bagi. Saya kadang-kadang saya tengok culipan daripada tentera saudara ni. Saya bukan nak cakap saya bang pandai. Tidak. Saya nak bagi pencerahan. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan saya, ruangan saya ini ruangan pencerahan. Kalau rasa tak bersetuju, sanggah. Kalau betul, betul. Ini saja, lain tak ada. Saya bukan nak buat berkempen untuk diri saya sendiri, tak ada. Tidak ada niat di hati untuk jadi. Cuma saya memberi kritikan. Sebab saya mengatakan anak-anak muda saudara mungkin menyokong orang-orang tertentu. Sokonglah. Tak ada masalah pada saya. UMNO jika sokong anak ibarat sokong DAP, hina Raja Melayu, hina Islam. Nah, itu persoalan di antara Parti Keadilan dan Parti DAP. Saya menyantuni permasalahan kita. Kita kena buat koreksi diri kita dulu. Pastikan kita kuat. Bila kita kuat, baru orang ikut cakap kita. Kalau kita tidak kuat, kita berlagah sama sendiri. Kita tidak menghormati kepimpinan kita. Senang aja orang nak roboh. Dan waktu itu kita tercari-carilah. Dia terpaksa lah. Akhirnya kita pula jadi seperti orang PBN. Dalam kelemasan, apa saja yang melintas, kita pautlah untuk mencari untuk meneruskan kehidupan. Sekarang ni Parti Pribumi ni, apa saja yang lalu. Siapa saya sokong, orang paut. Sehelai ranting pun paut. Janji nak selamat dalam kelemasan. Dan hari ini mereka merasakan mereka dapat berpaut dengan Parti PAS. Tanpa mereka sedari, warga PAS di peringkat akar umbi sudah menolak. Saya berbual tadi dengan saudara baru daripada Ulu Terengganu. Dia kata, banyak cawangan-cawangan PAS sudah pun mula menyertai UMNO. Saya bertanya pula lagi teman-teman daripada Terengganu, dah berman dia macam mana? Dia kata, betul. Banyak, dia kata. Tapi tak perlulah kita wawarkan, dia kata. Sebab itu dia kata, Datuk Mat Syed begitu berani mengeluarkan pelbagai kenyataan. Sebab warga PAS peringkat akar umbi pun sudah merasa bosan dengan percaturan politik yang diadun oleh orang-orang tertentu. Jadi PAS hari ini dipimpin oleh orang-orang tertentu yang tak seperti dulu. Kalaulah mereka seperti dulu, maka Muafakat Nasional ini pasti kental, padu dan solid. Tapi kehadiran orang macam itulah yang membuatkan keadaannya sembrono. Baik saudara, seperti yang mana saya janjikan, saya tengok waktu berjalan. Malam ini panjang ni. Saya ingin menyatakan bahawa saya ingin membaca terjemahan daripada sidang media. Sebab selama ni saya tak bercakap. Itu sidang media Tan Sri Syafiee, iaitu peguam bela Datuk Seri Najib. Panjang. Jadi untuk sesuai kita dapat faham keadaannya, sebab kita tak pergi ke mahkamah. Laporan-laporan sekat sana sekat sini. Ini kenyataan mendalam supaya saudara dapat faham. Agar saudara faham perjalanan kes ini yang sedang berlaku. Kerana pada hari Selasa Tan Sri Syafiee akan memulakan sanggahannya terhadap penghakiman terhadap Datuk Seri Najib. Nah, ini sidang ini dibuat semalam pada ini. Dia kata, saya ada beberapa perkara penting yang ingin saya bangkitkan. Seperti yang anda tahu, kami akan mula menggulung pada hari Selasa depan bermula jam 9 pagi. Baca dengan tenang saudaranya, kita dengar baik-baik. Supaya saudara faham, kalau orang cerita, ini kenyataan dari peguam, bukan saya. Kalau saya buat kenyataan ini, maka contempt of court. Ini peguam. Saya telah pun bertanya dengan teman-teman saya daripada Jabatan Peguam. Mereka yang punya firma peguam, dia kata, tak apa, you baca kenyataan itu, okey, sebab dia dah buat press conference. Sebab ini dalam bahasa Melayu, kerana waktu dia memberikan penjelasan itu dalam bahasa Inggeris. Mungkin teman-teman yang ada yang tak dapat meneka secara tepat maksud dan sebagainya, intipati pada perbahasan beliau di mahkamah. Jadi sesungguhnya
Masa yang diberikan kepada kami adalah selama 2 hari. Naluri saya mengatakan ia akan lebih dari itu. Mungkin 3, harap-harap tak sampai 4 hari. Tetapi kami rasa hampir pasti ia akan berjalan, akan menjadi lebih dari 2 hari. Jadi kalau hari Selasa, dia memulakan persidangannya, Selasa, Rabu, Khamis. Mana habislah dia punya pengujahan di Mahkamah Rayuan. Pertamanya dia kata, saya telah memberikan rumusan-rumusan kes sebelum ini kepada anda. Dia bercakap dalam bahasa Inggeris ya. Tapi saya ingin menyentuh beberapa perkara yang mungkin diambil berat oleh anda semua. Saya tidak tahu sekiranya anda semua dapat menilai sepenuhnya tentang sebuah isu, iaitu bagaimana Datuk Seri Najib mempunyai pengetahuan atau kepercayaan bahawa wang yang masuk adalah wang derma. Anda perlu ingat bahawa Datuk Sitam, itu pendakwa raya, mengakui bahawa sememangnya terdapat wang dari Saudi. Kami ada bukti bahawa terdapat beberapa transaksi yang berjumlah sehingga 642 juta ringgit. Itu bukan jumlah yang sedikit. Telah dihantar sama ada dari Kementerian Kewangan Arab Saudi, Prince Faisal dan seorang putera lain. Jadi terdapat 3 pihak yang kesemuanya dari Riyadh yang telah menghantar wang ke akaun Datuk Seri Najib. Sehingga itu pun Datuk Seri Najib sebenarnya tidak tahu, melainkan beliau percaya bahawa akan ada banyak wang derma yang telah dan akan masuk ke dalam akaun beliau. Jadi dia waktu itu dia kata dia tak tahu berapa jumlah, tapi dia percaya akan datang sebab mereka berjanji. Ya? Kerana sebab itulah M-Bank telah diberitahu. Datuk Seri Najib beritahu kepada M-Bank, Arab Malaysian Bank. M-Bank telah beritahu bukan hanya melalui 4 pucuk surat dari Arab Saudi, tapi juga surat-surat Datuk Seri Najib yang memberitahu bank negara dan juga M-Bank bahawa beliau menjangkakan akan ada derma wang yang banyak dari Arab Saudi. Ini semua adalah contemporaneous, iaitu dokumen yang membawa maksud dokumen-dokumen yang terhasil sewaktu peristiwa sedang berlaku dan telah diberikan kepada bank pada waktu itu. Jadi ini telah dinyatakan sebelum wang itu masuk dan selepas itu wang pun benar-benar masuk. Dan Datuk Seri Najib juga ada memberikan bukti bahawa terdapat satu pertemuan dengan Raja Arab Saudi almarhum King Abdullah. Pendakwa raya telah membangkitkan pelbagai isu mengenai saksi-saksi yang kami panggil. Mereka pertikaikan adakah ianya berlaku pada 11 ataupun 13 hari bulan. Tapi pada bulan dan tahun yang sama. Perbezaannya hanyalah 2 hari. Peristiwa ini berlaku 10 tahun yang lalu. Sekiranya kami mereka-reka bukti, pastilah buktinya itu akan tepat. Tarikh kami boleh pastikan kesemua saksi memberitahu tarikh yang sama. Tapi kami tidak ganggu keterangan saksi. Kami menerima keterangan mereka seadanya. 2 orang saksi mengatakan pertemuan itu berlaku pada 11 hari bulan. Seorang saksi lagi kata beliau tidak ingat sama ada ia adalah pada 11 kerana mesyuarat rasmi berlangsung pada 13 hari bulan. Jadi beliau kata berkemungkinan besar ia berlaku pada 13 hari bulan. Ini adalah keterangan saksi Menteri Luar Datuk Anifah Aman. Tapi Menteri Jamil Khair, itu Duta Malaysia, dan Datuk Seri Najib berkata ia berlaku pada 11 hari bulan. Ya? Jadi saya memberi pencerahan bersaudara tentang apa yang ditulis ini. Sebab itu saya kata kena tengok, ambil masa sedikit. Jadi dalam kes ini, anda hanya perlu fikirkan apakah percanggahan seperti ini, material atau signifikannya. Kerana kesemua saksi ini, mereka adalah saksi-saksi yang sangat kuat. Itu bekas Menteri Luar, bekas Menteri Agama yang bertanggungjawab ke atas tabung haji, Datuk Seri Najib sendiri dan juga Duta Malaysia yang merupakan saksi bebas sepenuhnya. Dan mereka semua mengatakan pertemuan antara Datuk Seri Najib dengan pemimpin Arab itu benar-benar berlaku. Dan lebih utama lagi, selepas pertemuan itu, ketika mereka berjalan meninggalkan Raja Abdullah dan menuju ke kereta, Datuk Seri Najib telah bertanya kepada 2 orang menterinya. Dia kata, apakah betul apa yang saya dengar tadi? Bahawa baginda mahu saya buka akaun peribadi untuk menerima bantuan kewangan. Dan kedua menteri tersebut mengesahkan itulah yang mereka dengar. Jamil Khair dan Anifah Aman telah sahkan. Duta kata beliau tidak mendengarnya kerana beliau berjalan di belakang sedikit dari mereka. Jadi persoalannya, sama ada wujud atau tidak pertemuan itu adalah sangat jelas.
Mana mungkin kamu boleh mereka bukti berkenaan pertemuan ini yang sememangnya telah berlaku. Mesyuarat rasmi adalah 13 dan 15 bulan. Tapi mereka kata mereka tiba lebih awal dan menghadiri pertemuan tidak rasmi. Hanifah Aman pula kata sememangnya ada pertemuan tidak rasmi, tapi ia berlangsung pada 13 hari bulan. Ini chronological of event, saya baca sebab panjang malam ni. Seterusnya berkenaan saksi Datuk Husni Hanazalah. Saya tak pasti jika ada antara anda yang masuk mengikut perbicaraan. Tapi anda boleh lihat Datuk Husni adalah manusia yang syarat dengan rungutan. Beliau tidak berpuas hati kerana dipindahkan portfolio daripada Menteri Kewangan ke Menteri yang bertanggungjawab ke atas EPU. Beliau beranggapan ia adalah satu bentuk penurunan pangkat. Saya tidak akan beranggapan sebegitu kerana sekiranya anda hendak naik dalam hierarki politik, sememangnya anda perlu menimba pengalaman dalam pelbagai portfolio. Tidak sepatutnya Husni berfikiran sebegitu. Itu komen dia lah. Tapi beliau berfikir Menteri Kewangan kedua adalah merupakan jawatan selayaknya buat dirinya. Beliau akui bahawa beliau merasakan ia adalah merupakan tindakan turun pangkat. Dan dengan kemarahan itu, beliau hadir ke mahkamah memberi keterangan. Dan Husni kata, saya telah pergi bertemu Datuk Seri Najib. Saya menawarkan bantuan untuk pergi ke Switzerland dan mengesahkan wang yang telah dihantar ke Zurich. Ketika Husni menawarkan ini, keseluruhan ahli lembaga SRC, jika anda masih ingat, Tan Sri Ismi telah berkata bahawa beliau telah bawa keseluruhan ahli lembaga SRC pergi ke Switzerland dan kami sahkan wang tersebut ada di sana. Anda ingat bukan ada 2 bilion yang dihantar ke Switzerland dan 2 bilion lagi dihantar ke Hong Kong. Kami telah ke Switzerland dan wang itu disahkan masih ada di sana. Dan pihak bank telah memberikan jaminan kepada kami. Itulah kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Ismi. Saya mahu anda fikirkan ini. Ketika perbicaraan, Hakim Nazlan telah bertanya kepada Tommy Thomas, apa yang susah sangat dan sahkan benda ni? Bolehkah kamu pastikan jika wang masih di sana? Kerana saksi-saksi kata wang ada di sana. Dan Tommy Thomas sebagai seorang peguam negara boleh tanpa malu menjawab, saya perlu periksa tentang ini. Ini berlaku ketika Tommy Thomas sudah memulakan pendakwaan kes ini. Bagaimana mungkin pendakwa raya dan SPRM tidak memeriksa perkara ini, yakni wang kurang dari 2 bilion yang berada di Zurich? Saya fikir ini adalah satu lagi perkara yang disembunyikan oleh pendakwa raya SPRM. Kerana sekiranya wang itu masih berada di sana, seperti yang kami fikirkan, dan keseluruhan ahli lembaga SRC mengatakan sedemikian, jadi di manakah elemen wang telah hilang? Seperti yang didakwa, itu separuh dari 4 bilion. 2 bilion lagi ada di Hong Kong, di Bank Julius Baer dan Falcon Bank. Tidak ada bukti yang diberikan oleh pendakwa raya tentang semua ini. Kami tak boleh siasat, Datuk Seri Najib tak boleh siasat kerana beliau bukan di dalam SRC. Tapi siasatan telah dilakukan oleh SPRM dan pendakwa raya boleh menuntut. Bolehkah kamu siasat apa telah terjadi pada wang di Julius Baer, Falcon Bank dan lebih utama lagi, bank di Switzerland yang menurut saksi pihak bank telah sahkan wang masih ada di sana. Tidakkah anda fikir bukti ini adalah kritikal? Mengapa ia kritikal? Anda ingat yang wang tersebut 2 bilion campur 2 bilion masuk dan keluar dari akaun SRC pada hari yang sama. Ia masuk ke akaun bank-bank tadi dan di situlah kita berhujah. Apakah RM42 juta itu berasal daripada 4 bilion? Jawapannya adalah jelas, tidak. Jadi bagi memastikan kelompongan kes ini ditutup, sepatutnya pendakwa raya telah siasat dan beritahu semua di mahkamah bahawa wang yang dihantar di Switzerland masih ada dan inilah akaunnya. Dan wang yang dihantar ke Hong Kong juga masih ada dan inilah akaunnya. Ia tidak hilang. Sekiranya ia telah hilang, maka lebih-lebih lagi lah pendakwa raya telah mencanangkan bukti ini. Mengapa? Kerana ia pasti akan lebih menghentam Datuk Seri Najib lebih dahsyat lagi. Jadi artinya wang itu tak hilang. Daripada kenyataan daripada Tan Sri Syafiee. Jadi kami tertanya, mengapa mereka tidak memberikan bukti-bukti ini? Dan saya syak mereka tidak berikan bukti ini kerana wang tersebut, hampir kesemua dari 4 bilion itu masih selamat di ketiga-tiga bank tersebut. Tapi ia dibekukan. Mengapa ia dibekukan? Sebagai seorang peguam negara, Tommy Thomas sepatutnya dengan mudah boleh meyakinkan bank-bank ini, terutamanya bank di Switzerland, kerana wang ini adalah dari SRC dan Kuop. Mengapa anda bekukan wang ini? Dia tak kisahlah apa yang berlaku di pertengahan penekanan RM40 juta itu, kita bercakap tentang wang SRC. Mengapa pula ada bekuan wang saya?
sebagai seorang peguam negara boleh katakan begitu kepada pihak berkuasa Sri Lanka. Anda perlunya bekukan wang tersebut dan hantar semula kepada kami. Itulah perbicaraan, sebahagian dari perbicaraan yang saya dapat. Kalau saya nak baca panjang ni, mau pukul 2 pagi tak selesai lagi. Jadi saya melihat bahawa itu kenyataan daripada saudara Tan Sri Shafri Abdullah, dan kita menanti pada tanggal hari Selasa perbicaraan ini akan disambung semula dan kita ikuti. Dan saya melihat bahawa banyak kes-kes ini saya tak boleh komen. Apa yang peguam cakap, itu yang saya boleh nyatakan kepada saudara. Kerana kalau kita memberi komen, kita akan terperangkap dalam menghina mahkamah. Kita cuma boleh. Itulah Saudara Mak Rosy Abdullah tu pasal Tommy Thomas dia letak jawatan awal-awal lepas kerajaan Johari jatuh tu. Dia takut. Kita tak boleh membuat andaian. Mahkamah bukan andaian. Seringkali saya katakan, di mahkamah pendakwa raya akan memimpin hakim untuk mengatakan yang dituduh itu bersalah. Dan peguam bela pula dia akan memimpin hakim untuk membuktikan bahawa yang dituduh itu tidak bersalah. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bersaru dan jumpa lagi.